Coach panggil dua-dua ni menghadap. Man, syukur Kau nak kau nak main, kau main. Kau boleh main. Tapi korang ni gila. ada tu lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari Kohei Pak Choi kepada yang menyambut. Dan hari ini saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada adik saya Suku Adan yang sudi datang untuk berbual dengan saya. Sebelum tu nampak tak baju ni? Lain Kali ni saya pakai lain. Saya pakai jersey yang pernah saya pakai dulu, Penang. Pasukan Penang. Kain dia memang terbaik kepada peminat-peminat yang nak, bolehlah layari www.monyo.com. Haria Penang, Haria, orang kita. Siapa tak kenal suku Adan? Satu Malaysia kenal. Pemain yang agresif, yang garang. Lepas tu orang cakap apa? Yang paling keras dalam padang. Dan dalam masa sama yang paling mulut habau. Dia. Dia lah orang Melaka. Orang Melaka biasalah kalau dia maki-maki hamu ni setakat budak-budak baru yang bawah dia memang kena maki lah tapi bukan maki untuk apa, kebaikan. Ini sebenarnya tak terfikir nak datang untuk jadi tetamu lagi sebab abang saya ni bukan betul pun dia punya perjanjian ni itu sebab kita nak kena detail dengan dia. Jadi alhamdulillah mungkin dia punya usaha ni saya datang membagi sokongan untuk dia. Kalau tak datang ni putus adik abang ni. You're nothing to me now. You're not a brother. Jadi saya dah kenal dia memang lama, idola saya. Jadi saya ni berasal daripada Melaka, kampung Bukit Piatu. Untuk junior banyakkannya saya bermain untuk pasukan Melaka. Tapi selepas tu saya pergi ke Negeri Sembilan, bermain untuk Piala Presiden Negeri Sembilan selama 2 tahun. Dan sejak daripada itu saya berjaya hingga ke tahap ni lah. Selepas Negeri Sembilan saya main untuk Selangor daripada tahun 2002 sampai 2008. Dan saya balik Negeri Sembilan 2009 hingga 2013-12 main ATM 1 year dan Petu Feda 5 years, main Melaka 1 tahun. Dan sekarang saya berarti untuk Kuala Lumpur lah hingga ke tahun ni. Kalau semua nak tahu ialah dia ni Azman Denan ni adalah idola saya daripada saya kecil. Zaman kat kampung dulu kalau main, saya dulu asalnya penyerang masa junior dulu. Jadi bila kata saya berasli, saya akan tiru larinya Azman Denan, saya akan tirunya geraknya Azman Denan. Jadi benda ni memang idola. Dan saya ketika Stadium Kubu tu wujud, bila Selangor main, saya akan kayuh basikal sampai Stadium Kubu, panjat pagar free semata-mata nak tengok Azman Denan. Mungkin Allah Ta'ala aturkan perancangan dia pada tahun 2000, Azman Denan datang ke Negeri Sembilan. Jadi ketika hari pertama saya jumpa dia, wow, idola gua ni depan mata ni kat kedai mamak. Ingat tepi sungai tu kedai mamak tu. Macam wow. Oh my god. Wow. Ini barang bukan main ni, idola kat depan mata ni. Pasal ketika usia saya remaja ni, memang Azman Denan adalah satu nama yang wow, aku nak jadi macam dia. Satu hari aku akan jadi macam dia. Jadi bila depan mata, ketika itu pula kalau nak tahu, Penang offer saya untuk berasli untuk Penang. Tapi disebabkan Azman Denan, kita deal balik dengan management Negeri Sembilan tentang gaji apa semua. Dan akhirnya saya berasli bersama Azman Denan. Dan semenjak daripada itu, perhubungan saya dengan dia amat rapat sekali, macam isi yang kuku lah. Mana-mana kami nak rembat pergi ke apa, memang saya dengan Azman Denan. Sampai kadang-kadang kau hajar orang tua ni, dia nak pergi training pun kita nak kena ambil dia. Padahal dia duduk kat Seremban 2. Kita duduk kat Senawang mana. Jadi macam benda yang tak dijangka-jangka, selama hampir 4-5 tahun jugalah saya berasli bersama Azman Denan. Jadi itu peluang yang takkan dilupakan lah bersama idola sebenar. Kalau orang nak tahu, Azman Denan ni orang yang istilah kalau bahasa kasar ni bangang ni. Azman Denan ni dia memang happy go lucky dia ni. Tapi dia satu benda yang dalam padang ni, kalau kita tak tahu daripada segi training ke daripada segi performance game,
Walaupun kita cakap dia ada, tapi ada satu karakter yang orang lain tak tahu, saya tahu. Sebab saya yang bersama dengan dia. Kalau nak sewa iklan dekat sini atau bawah ni, atau dekat sini atau dekat sini, boleh rujuk nombor di bawah. On tak on? Kalau on, abang teruskan. Kadang-kadang kita memang orang cakap mandenan, malas training, tapi silap. Kadang-kadang mandenan pukul 4 kami dah ada dekat padang untuk dia punya training sendiri. Itu orang memang tak tahu, yang saya sampai sekarang tahu. Walaupun kita tahu untuk endurance training ni, mandenan ni biasalah. Striker, dia bukan fikirkan kau nak ni, tapi kalau nak tahu, ada banyak kali saya ikut dia training pukul 4, 4.30 dia akan datang awal untuk dia buat dia punya program training yang kita tak jangka. Kita tak jangka Azman Denan akan buat extra training tu. Dia dalam padang ni, dia tak marah orang. Tapi dia membagi ilmu dekat pemain muda macam kami. Jadi kau ni, selepas saya dapat beraksi dengan dia first team, Mandenan ni saya main attacking midfielder. Jadi dia akan ajar aku, kau kena faham, kau kena send football, kau kena tinggi, kau kena dengar suara aku, kau tak perlu untuk nak bawa bola, tapi daripada dengar suara kau tahu aku dekat mana. Jadi untuk ketika saya beraksi attacking midfielder, saya banyak belajar ilmu bola sepak daripada Azman Mandenan. First, masa tu saya bermain untuk pasukan 9, macam Syukur cakap, kita jumpa first dekat kedai mamak. Si canai sekeping, dia tarik kan, dekat kedai mamak. Dalam masa tu saya dapat lihat karakter Syukur Adan ni. Dia seorang yang orang cakap apa, kira serius dalam bola sepak. Dan dalam masa sama, dia mempunyai karakter sebagai ketua pasukan. Walaupun dia budak, tapi dia punya cara dia command dalam padang. Syukur Adan saya rasa boleh katakan yang terbaik kerana dia berani menegur. Kalau dengan saya tak adalah, tapi dengan player lain dia berani menegur. Dia orang Melaka, menegur tu kena faham tau, bukan bahasa indah tau. Bahasa lah habau itulah Syukur Adan. Sejak itulah pertemuan ni, dia belajar dia orang lama lah kan. Awak pun kadang-kadang kurang ajar juga kan. Sebenarnya leadership ni saya belajar daripada player-player lama lah. Sebenarnya kalau nak tahu, selain Azman Denan ni, saya ada 3 lagi saya punya favourite player idola lah. Rajinikan dan Acong lah. Jadi karakter-karakter pemain lama ni berbeza dengan generasi sekarang. Jadi pemain lama ni, dia mendidik kita ni bukan dengan cara nak psikologi kita, dia nak cara percakapan kita, percakapan dia antara dengan kita baik, tapi diorang ni kebanyakannya benda yang banyak yang maki hamun untuk mendidik kita. Jadi daripada situ saya belajar banyak karakter daripada senior-senior terdahulu. How you want to become a leader kalau dari segi disiplin, dari segi training, dari segi performance game kita tak konsisten. Contohnya Man. Kalau kita tengok Man dari segi performance dalam padang, dia akan bagi yang terbaik untuk pasukan. Bila orang cakap Man kalau dekat dalam padang, psikologi untuk defender tu 30%, 40% akan hilang pasal takut kalau kita keluar daripada zone, Man akan gini-gini. Jadi leadership ni sebenarnya, walaupun orang cakap daripada awal saya start main bola sampai ke sekarang pun saya pernah banyak tim saya jadi kapten. Sebenarnya kerja ni orang nak respect kita, macam senior-senior saya selalu cakap, Man pun cakap, kalau orang nak respect kau kena jaga performance kau lah. Dari awal tadi saya dah katakan, first time saya jumpa dia dekat kedai mamak tu, saya dah cakap budak ni ada karakter dan karisma sebagai leadership, kerana dengan saiz dia, muka dia muka kan? Yalah, nampak dia boleh membimbing pemain-pemain baru bawah dia. Dalam masa sama, dia banyak belajar daripada pemain-pemain lama. Itu yang bagusnya dia banyak bertanya. Sebenarnya dia selalu dengan saya, dah macam adik abang. Jadi dekat situ kita selalu communicate bila free so macam mana kan. Tu pasal saya dari awal lagi saya cakap Syukur Adan bakal akan jadi kapten ke mana dia pergi. Tim mana dia pergi pun dia tetap akan jadi leadership.
Ya, seperti saya cakap tadi, saya ada 3 idola saya, Rajinikan, Achong dan Azman Denan. Azman Denan ni dia mengajar kita untuk how kita nak buat attacking midfielder punya job. Rajinikan pula dia mengajar saya macam mana saya nak reading the game. Ketika saya dah start main number 6 defensive midfielder, dia akan beritahu saya, kau kena macam ni. Dan Khairul Anwar Baharum ni, okey, ni ilmu yang orang cakap, ilmu yang memang betul-betul parah punya ilmu yang dia ajar saya lah. Sebab Khairul Anwar Baharum ni dengan mulut dia saya ambil, makian dia semua saya akan belajar dari situ. Dan lagi satu, kekerasan dia, maksudnya macam mana kita nak main dirty job dalam bola sepak ni. Jadi memang Achong ini, kalau siapa yang zaman-zaman best Mandanan kenal ni, walaupun dia tak kira dalam padang ni, satu ilmu yang saya dapat, jangan anggap kawan di dalam padang sebab kau akan bunuh kiri kau. Jadi benda tu saya buat bila Man main Negeri Sembilan pun kadang nak kena sebat jugalah, walaupun di sini ke apa. Jadi benda tu kalau kita respect orang tu dalam padang, kita akan mati career. Memang Achong tu betul lah. Achong saya bukan cakap lah, dia seorang pemain yang berkarisma, dan dia pun kapten kan. Dia mempunyai, orang cakap apa, agresif dia tu. Itu yang Syukur ambil tu. Agresif dia, setakat depan-depan nak belaga dengan dia, weh, keras. Ada player tu, ada player yang buat lari bola ni siap sanggup tinggalkan bola, elak Achong tu. Betul. Ada player bila dia start kejar kan, dia tinggalkan bola, dia babak melompat kan. Ini berlaku. Ini bukan buat cerita, tapi ini berlaku. Mana Khairul Anwar Baharum ni memang agresif kan. Yang Rajinikan ni dia cool. Dia reading punya player. Dia reading. Dia boleh baca gerakan. Khairul Anwar Baharum, kalau kita nak tengok, ni ada sebelah saya. Sama lah. Mulut jalan habau, ganas pun ganas. Boleh tanya dia, tiap-tiap tahun ada kad. Okey, kalau kita cakap pasal umur, umur sebenarnya tengok pada ketahanan seseorang pemain tu. Bagi saya, Syukur mungkinlah orang cakap pemain yang kuda tua, berumur, berumur kan. Kalau kuda tua pula laju. Kuda laju. Kuda tua sembelih kan. Okeylah, kuda tua kan. Tapi sebenarnya untuk Liga Malaysia ni, saya dapat lihat, jaga maintain fitness, jaga pemakanan dia, rehat dia yang cukup, dia boleh main. Sebab Liga kita, bukan saya nak ni lah, saya rasa Liga kita ni belum sampai tahap yang orang cakap high level kan. Bermakna Syukur Adan masih lagi relevan. Relevan dah macam orang politik pula bercakap ni. Dia sebenarnya bukan. Sebenarnya bukan istilah kuda tua ke pemain veteran tu, Tai. Bagi saya lah, bagi saya. Antara kau nak dengan tak nak. Dengan market sekarang yang dengan tak ada, tapi alhamdulillah pemain-pemain senior ni masih dia bagi peluang daripada pasukan-pasukan untuk terpilih. Dan banyak lagi pemain-pemain muda ni yang tidak ada peluang. Sebenarnya karakter tu banyak sekali cakap orang tak kenal Indra Putra. Siapa yang pernah kenal, orang tengok Indra Putra. Indra Putra ni orang yang training yang rajin, ambil ajar training yang rajin. Maksudnya dia orang membuktikan usia ni just a number je. Jadi dia orang punya komitmen tu, Tai. Komitmen tu macam saya juga. Orang cakap, apa kau ni? Yelah, bila pergi game je, semua staff coaches pernah main sama-sama kan. Jadi dia cakap, kau bila nak berhenti? Bukan faktor tak nak berhenti. Tapi macam Otai cakap tadi, mungkin liga kita ni belumlah tahap sampai liga besar. Jadi kita menghadapkan player-player ni pun bukan kita menghadap zaman-zaman Nawab punya player. Cuma Mandanannya orang tu, Azman Denan tu ada. Bersaralah Syukur Adan. Sebab Mandanannya slogan, Manten shoot bola dalam net kan. Sekarang ni kita tak jumpa benda-benda macam tu. Bukan nak puji, tapi ini nyata. Benda ni mungkin daripada segi level ke apa, bukan kita nak menidakkan generasi sekarang, tidak. Diorang pun ada kelebihan masing-masing. Tapi mungkin faktor saya ni, macam Otai cakap, kau nak, kau usaha, kau training, kau jaga semua, insyaAllah benda tu boleh pergi jauh. Dan lagi satu, alhamdulillah tak ada injury lah, Tai. Betul. Tak ada injury yang serius. Saya tak boleh beraksi lah. Apa yang Syukur katakan tu betul. Yang paling penting, jaga fitness. Mana kata budak muda training, dia kena training lebih. Sebab apa? Nak jaga konsisten fitness dia dengan umur dia. Ini terbukti sebab Syukur Adan tahun ni main lagi. Saya pun terkejut. Cakap, Syukur main lagi. Mana dia mampu lagi untuk main dalam Liga Malaysia ni. Bukan mudah dengan umur macam ni, tapi kerana semangat nak dengan tak nak saja. Itu yang kelebihan Syukur Adan. Sebenarnya Man ni dia punya
seni sebagai seorang penyerang tulen tu tiada dekat generasi sekarang. Sebab Man dalam masa 5 meter, 10 meter dengan skill, dengan kiri kanan kaki dia memang luar biasa. Dan dia sebenarnya banyak melahirkan partner dia top scorer. Sebab kadang-kadang dia yang memulakan gentak, partner dia cuma habiskan untuk finishing dia. Jadi kalau kita daripada belakang ni, saya selalu dengar celah. Ketika dia pakai celah, maknanya celah tu kau bagi je. Kau celah dia panggil. Kita hantar je bola tu. Kita dah tahulah dia punya movement. Tapi kelebihan dia ni memang, kalau semua orang yang best dia akan tahulah, Man ni memang skillful dia. Luar biasa lah. Sebenarnya dengan syukur kita ada juara kan. FA Cup Juara FA Cup. Ketika negeri kami masuk final. First time saya main final Malaysia Cup ketika di Negeri Sembilan bersama Mandenan tahun 2000. Game saya malam tu pun bagi saya hamba lah untuk saya. Tapi 2002, okey, kami pergi Selangor. Tu the best thing yang saya mula-mula, saya sebenarnya Selangor saya sepatutnya pergi ke Perak. Cerita sebenar dia. Tapi Man bawa saya, Man dia jom tengok join. Tapi kebetulan pun memang Haji Rahman masa tu coach nak saya. Tim tu tim gila sebenarnya. Dia punya gila tahap gabannya. Tapi daripada segi komitmen training, pagi, petang, apa semua cantik. Kami nombor 2 Liga dan kami juara Malaysia Cup. Itulah kejuaraan pertama saya dengan tim yang gila. Training bertumbuk dalam padang sama sendiri. Semua ada. Semua ada. Itu yang beza dia. Yang syukur cakap ni beza. Bila zaman era 90-an, saya ada dalam tim tu, kira saya paling senior lah. Saya ajak diorang. Okay, habis training, semua kena ada dekat kedai mamak ni. Ketenang, lepak mamak, ketenang dengan mamak. Bukan apa, mengiratkan. Dia punya wajib. Sampai kata lepas game malam wajib dia kata. Tapi yang lain yang cerita lah, wajib. Untuk pasukan Malaysia, boleh katakan semua orang nak wakil Malaysia. Sebagai pemain bola sepak, matlamat pertama setelah main state, kita nak main Malaysia. Bila main Malaysia ni, baru kita boleh tahu betul-betul ke kita ni boleh bersaing, boleh bersaing dengan tim-tim ASEAN atau tim-tim lain kan. Jadi bukan mudah sebenarnya dulu nak masuk tim Malaysia. Betul. Bukan mudah. Kena berusaha keras. Dan saya teringatlah bila sebut Malaysia, kebetulan syukur ada. Kita tak payah sebut nama coach lah. Coach panggil dua-dua ni mengadap. Man, syukur Kau nak kau nak main, kau main. Kau boleh main. Tapi korang ni gila. ada, yelah dia cakap Ada. kau nak buat apa kau buat, tapi janganlah disiplin kau langgar apa gini. Tapi sebenarnya kita baik kan, kita baik. Kau stop tipu-tipu Tapi kita nombor 3 kan, nombor 2. Coach tu memang orang yang baik, tapi memang baik, dia nasihatkan kami, tapi bukan nasihat saya sebenarnya, nasihatkan Man. Man, kau nak buat apa, saya ingat dialog ni. Man, kau nak buat apa kau buat, tapi jangan sampai kosong gambar. Yang penting kau training perform. Okey. Betul. Saya rasa berbangga lah dengan abang saya ni. Dia dapat buat satu benda yang orang mengingatkan kembali siapa tu Azman Denan. Dengan jenama dia sendiri, saya sebagai pemain, sebagai adik, rasa bangga lah. Bukan senang satu-satu player ni membuat jenama dia sendiri, try membuat YouTube channel dia sendiri. Saya pun boleh menjadikan benda ni sebagai wow, Mandenan buat different class yang orang lain tak buat lah buat masa sekarang ni. Jadi saya amat rasa bangga, bersyukur dan semoga Otai punya jenama sendiri, branding awak sendiri ni akan sukses lah dalam Malaysia dah. Amin. Okey, sampai di sini saja. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada adik saya Sudi datang dengan wife dia. Sebelum tu tolong subscribe. Subscribe saya. Okay. Kat lagi sekali kacau lah. Apalah bantu. Janganlah cakap bantu. Mengacau Support. Alright. Subscribe channel The Azman Adnan.